Assalamualaikum and hai semua. Nama saya Nasya Quraimah Binti Saiful Azli. Saya merupakan pelajar tahun 4 kos Kejuruteraan Polimer. Hari ini saya nak kongsikan satu topik yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita sekarang ni, iaitu tentang depression ataupun kemurungan. Untuk pengetahuan korang, 1 daripada 10 orang dalam dunia ni akan menghadapi depression atau kemurungan ni. Apa itu depression atau kemurungan? Kemurungan ni adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, hilang tenaga, cepat marah dan hilang minat terhadap aktiviti harian yang dia lakukan. Penyakit ni dia boleh dihidapi oleh sesiapa saja, tak kira umur, tak kira bangsa dan tak kira jantina. Selalunya depression ataupun kemurungan ni dia ambil masa yang lama untuk sembuh. Contohnya ambil masa yang bulan-bulan ataupun kadang-kadang tu ambil masa sampai bertahun-tahun untuk sembuh. Apa itu punca atau penyebab berlakunya kemurungan? Antara penyebab yang pertama adalah perubahan kimia dalam otak ataupun ketidakseimbangan hormon kita sendiri menyebabkan berlakunya kemurungan. And yang kedua adalah melalui keturunan. Contoh melalui keturunan, contohlah kalau mak atau ayah dia ada penyakit ni, so penyakit ni akan diwarisi oleh anak-anak atau cucu-cucu dia. So itulah yang dikatakan keturunan. And then persekitaran. Persekitaran tu maksudnya orang-orang keliling dia yang bagi dia stres. Contoh yang paling dekat, family. Masalah family ni boleh jadi salah satu isu yang boleh menyebabkan seseorang individu tu dia mengalami kemurungan ni. And masalah sekeliling macam belajar pun adalah salah satu punca yang boleh menjadi kemurungan. Bila seseorang individu tu dia stres dengan belajar, and dia stres, dia akan pressure diri dia. Bila dia pressure diri dia and dia tak dapat apa yang dia target tu, so dia akan jadi murung macam tu. And then dari segi ubat-ubatan juga, so sebenarnya ada ubat-ubat yang boleh trigger kita untuk, bukan trigger, macam salah satu penyebab lah untuk kemurungan ni. Selain daripada tu, punca-punca kemurungan juga boleh disebabkan oleh kehilangan orang yang tersayang dalam hidup dia. Itu memang kita tak boleh nak tepis lah benda tu, sebab bila kita hilang orang yang kita sayang ni, of course lah kita ambil masa yang lama untuk move on daripada situasi tu kan. So tu boleh menjadi salah satu punca seseorang tu depressed. And then salah satu punca lagi, yang paling terdekat yang sekarang yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang adalah putus cinta. Putus cinta pun boleh jadi punca juga, sebab untuk seseorang tu melupakan orang yang dia pernah sayang dalam hidup dia tu akan makan masa yang sangat lama. So bila dia tak ada orang tu, dia akan fikir, bila dia fikir dia akan murung. Itulah salah satu punca juga. And then depression ni pun boleh terjadi kepada orang ataupun wanita yang baru melahirkan anak. So macam kita pernah tengok lah, ada sesetengah ibu yang menghadapi postpartum depression tu. Apa tanda-tanda dan gejala untuk kemurungan ni? Yang pertama adalah seseorang individu tu dia merasa sedih yang berpanjangan, sampai kadang-kadang tu berbulan-bulan dia sedih. And then yang kedua, dia hilang minat terhadap aktiviti atau hobi yang sebelum ni yang dia minat. Contohnya bila seseorang tu dia minat melukis, tiba-tiba dia tak minat melukis. Macam tu lah. And then dia cepat rasa letih, kurang bertenaga, kuat tidur.
Okay, yang seterusnya lagi, dia cepat mudah putus asa. Contohnya bila dia buat sesuatu benda tu and dia gagal. Bila dia gagal, dia tak nak cuba dah. Cukup sampai situ je. Simple lah. Dia mudah putus asa. And then dia rasa bersalah terhadap benda yang kecil-kecil je. Contohlah macam dia tak ambil pemadam atau pen kawan dia rasa bersalah sebab tu. And rasa bersalah dia tu rasa bersalah dalam jangka masa yang panjang. And then dia merasakan diri dia ni dah tak berguna dah. Dia rasa orang semua tak perlukan dia. Dia rasa orang semua tak suka dia. Dia rasa macam dia tak perlu pun hidup atas dunia ni. Itulah salah satu tanda-tanda juga. And then dia ada gangguan tidur. Contohnya bila dia tidur terlampau awal, dia akan rasa letih. Bila dia tidur terlampau lambat pun dia akan rasa letih. And dia rasa hilang selera makan. So bila dia hilang selera makan ni, dia akan lead kepada kekurangan ataupun penurunan berat badan yang mendadak. And then dia rasa ada perasaan nak mati dalam diri dia. And dia cuba untuk bunuh diri juga. Salah satu simptom yang saya rasa kalau ada percubaan bunuh diri ni memang simptom yang sangat bahaya lah. And then dia rasa tak tenteram, dia cepat marah. Okay, lepas tu dia kurang daya tempuan. Macam bila dia buat sesuatu kerja tu, dia tak fokus pun. And then dia kurang daya ingatan. Contohnya macam dia cepat pelupa lah. Macam bila dia buat sesuatu kerja tu, dia cepat lupa apa yang dia nak kena buat next day. Bila dia buat hari ni and esok tu dia tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia sukar membuat keputusan. Bila dia nak buat sesuatu keputusan tu, dia kena fikir banyak. So bila dia fikir banyak, dia akan jadi stres kan. So dia kena ada bantuan daripada orang lain yang untuk bantu dia membuat keputusan. Lepas tu dia selalu ada migraine ataupun sakit-sakit badan. And yang terakhir adalah dia mudah cemas. Bila dia mudah cemas ni, dia akan lead kepada cuai. So benda tu macam berkaitan. So itulah simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang kita dapat ataupun kita boleh tengok pada seseorang yang menghidap kemurungan ni. Okey, siapa yang berisiko tinggi untuk menghidap kemurungan ni? Okey, orang-orang yang berisiko tinggi seperti individu ataupun pesakit yang pernah menghadapi kemurungan. So chances dia untuk menghadapi kemurungan untuk kali kedua ni adalah tinggi juga. And then untuk family yang ada ahli keluarga dia yang menghidap kemurungan ni. Lepas tu ada individu ataupun orang yang ada penyakit kronik macam kencing manis, hipertensi and sakit jantung ke or anything yang kronik lah. So dia orang ni adalah salah satu individu yang akan menghidap kemurungan. Lepas tu seseorang ataupun individu yang baru kehilangan salah satu anggota badan dia. Macam seseorang yang masa dia accident, dia perfect kan, sebelum dia accident dia perfect. And lepas dia accident, dia kena potong kaki ke atau potong tangan. So benda tu kan ambil masa yang lama untuk dia serasi dengan benda tu. So untuk dia terima hakikat yang dia tak ada tangan, tak ada kaki tu ambil masa yang lama. So inilah individu yang boleh berisiko untuk dapat kemurungan ni. Lepas tu individu ataupun orang yang kehilangan family ataupun orang yang dia sayang secara tiba-tiba. Benda ni pun salah satu dari punca juga, sebab bila kita hilang orang yang selalu ada dengan kita, so benda tu macam kita tak biasa sebelum ni, tapi bila kita nak biasakan, benda tu akan ambil masa yang lama. Lepas tu individu yang ada masalah dalam
rumah tangga macam bercerai ke. So macam tu lah. And orang ataupun individu yang ada masalah keluarga, so masalah keluarga ni pun boleh jadi punca juga. Sebab bila seseorang ataupun individu tu dia ada masalah keluarga, so dia tak ada siapa nak luah. So bila dia nak luah dekat kawan dia pun susah sebab masalah family. So masalah tu dia kena pendam sendiri. So bila dia pendam sendiri, so dia akan mendatangkan kemurungan terhadap individu tu. And orang yang ambil dadah pun boleh menjadi orang yang berisiko juga untuk dapat kemurungan ni. Lepas tu mangsa penyeraan. Okey, apa yang kita boleh tengok kat sini, individu yang mengalami masalah kemurungan ni, macam kita boleh tengok adalah artis-artis. Diorang ni selalunya kena cyberbully tau. So netizen ni dia akan melemparkan kata-kata yang kesat. So bila artis atau individu tu baca komen-komen, diorang ni akan berfikir. Bila diorang fikir, diorang akan berfikir and terus berfikir. Bila diorang buat macam tu, diorang akan stres. Bila diorang stres, diorang akan menghadapi kemurungan ni. So kita tengok antara artis-artis yang terkorban daripada disebabkan oleh cyberbully ni, yang kita pernah tahu yang famous sekali adalah Jong Hyun. Lepas tu kita ada Sulli dari kumpulan FX, and yang terakhir adalah Guara. Kita boleh tengok lah dari situ, diorang ni merupakan individu ataupun mangsa cyberbully. So diorang ni adalah penghidap depression. Okay, lepas tu tekanan di tempat kerja, tekanan daripada kawan-kawan pun boleh menjadikan seseorang individu itu dia berisiko untuk dapat depresi ni. So tolonglah kepada orang-orang kat luar sana, korang jangan jadi individu yang boleh menyebabkan kawan korang ke ataupun family korang ke terjerumus dalam benda ni. Sebab depression ni sangat susah tau untuk diubati, dan dia nak sembuh tu ambil masa yang sangat lama. So behave korang macam netizen pun tolonglah, janganlah selalu nak hentam artis-artis ni. Ya, mungkin diorang buat salah, tapi kita ada cara kan yang elok, macam mana nak approach diorang, macam mana nak tegur diorang. So janganlah macam hampa duk push dia sangat. So nanti kesian kat dia, nanti dia depressed. Benda tu sangat susah nak hilang dalam diri setiap orang ataupun seseorang yang hidup tu. So nasihat kat sini, tolong behave, jaga sikap korang, terutama orang yang macam netizen ni lah. Janganlah jadi penyebab seseorang tu menghidap depression. Okey, apa yang anda perlu buat kalau anda ada simptom-simptom kemurungan ni? Okey, yang pertama sekali, anda kenalah berjumpa dengan doktor. Tak kisahlah doktor dekat hospital ke ataupun dekat klinik yang berdekatan dengan rumah anda. Sebab bila kita menghadapi kemurungan ni, dia merupakan salah satu isu yang besar juga. So doktor lah tempat yang pertama yang kita kena tuju untuk meminta pertolongan. And then korang boleh juga pergi berjumpa kaunselor untuk meminta pendapat, minta nasihat, ataupun korang boleh dapatkan kaunseling dekat sana. And then korang boleh juga buat aktiviti ataupun sesuatu benda yang boleh mendatangkan kegembiraan kepada diri korang. Dan lepas tu korang juga bolehlah, contohnya kalau korang seorang pekerja, korang bolehlah ambil cuti untuk rehatkan diri. Korang boleh pergi bercuti ke, korang boleh rest je ke kat rumah. Ambillah masa untuk tenangkan fikiran anda macam tu. Lepas tu korang boleh juga
elakkan ataupun elakkan berjumpa dengan orang-orang yang boleh mendatangkan negative thinking dalam hidup korang ni. So elakkan dulu untuk berjumpa orang macam tu, sebab bila kita ada masalah kemurungan ni, bila kita keep on jumpa dengan orang yang macam tu, so benda tu takkan hilang, malahan dia akan jadi lebih serius. So stop jumpa orang macam tu. Lepas tu ialah bagi untuk orang Islam, korang bolehlah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, korang bolehlah ceritakan semua masalah korang bolehlah solat, korang baca Al-Quran, mungkin salah satu penawar dalam hidup korang nanti, insya-Allah. Okay, my advice untuk orang yang menghidap kemurungan ni, firstly, korang janganlah rasa sedih sangat, sebab korang jangan rasa yang tak ada orang faham korang. Korang kenalah luah apa yang korang rasa tu dekat orang yang korang dapat, macam mak ayah korang ke ataupun kawan-kawan korang. So korang kena luahkan apa yang korang rasa. So bila korang luah tu, korang akan rasa tenang sikit. And then korang janganlah rasa takut dengan orang lain. Mungkin orang tak faham kita kan, tapi akan ada juga orang yang boleh faham apa yang kita rasa. So jangan rasa stres sangat, jangan overthinking. Carilah orang yang korang percaya, yang korang rasa korang boleh luahkan apa yang korang perasaan korang dekat dia. And jangan takut untuk dapatkan khidmat nasihat daripada kaunselor ataupun doktor-doktor ataupun orang-orang yang bertauliah tentang isu ni. So yang itu je. Tolonglah korang jangan rasa macam korang tak diperlukan dalam dunia ni. Ya, setiap insan dalam dunia ni adalah permata yang diperlukan untuk setiap orang. Macam family kita perlukan kita, korang kena ingat macam tu. Janganlah sampai rasa korang ni tak berguna, korang ni tak perlu kat atas dunia ni. No, it's not right to think like that. So, korang kena bangun, korang kena kuatkan diri, korang kena think on positive and buatlah sesuatu yang korang rasa boleh yang korang boleh lupakan sekejap masalah tu. Contohlah buatlah aktiviti yang korang minat ke, buat sesuatu yang korang rasa korang boleh happy dengan begitu. Macam tu lah. So jangan risau. Depression ni memanglah orang cakap depression ni pembunuh dalam diam, tapi jangan risau, tak ada penyakit yang tak boleh diubati. Setiap penyakit tu ada ubat dia. So kita ni kenalah berusaha untuk menyembuhkan diri kita. Okay, itu saja daripada saya. So saya harap orang kat luar sana bolehlah korang dapatlah input yang saya nak bagi korang tu. So rasanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.